Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, Anta khairu man zakkaha, Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita. Malam ni kita tengok muka surat yang pertama, bab yang pertama. Semalam kita tengok muqaddimah dia. Malam ni kita tengok, kita ada dua bab. Satu bab ta'ziah, yang kedua bab ziarah kubur. Kita masuk bab ta'ziah dahulu. Apa yang kita maksudkan dengan makna ta'ziah ini? Ta'ziah ni apa maksud dia? Dia kata makna ta'ziah adalah masdar daripada fi'il kata kerja aziyah. Boleh apa cik nak? Duk ngaji nahu kan? Dia mainlah penyakit ni. Kan? Ta'ziah ni dia masdar daripada fi'il, daripada dia punya kata kerja dia aziyah, ataupun lafaz dia al-aza'u. Al-aza' adalah kesabaran seseorang atas segala sesuatu yang hilang. Jadi ta'ziah kepada keluarga mayat adalah mendorong mereka untuk sabar dan mendoakan mereka. Itu makna ta'ziah dan itu asal perkataan ta'ziah. Imam An-Nawawi berkata, ta'ziah adalah mendorong untuk bersabar, menghibur keluarga mayat, meringankan kesedihannya, dan memberikan pemahaman kepada mereka bahawa musibah yang mereka alami adalah ringan dan mudah. Itu kesimpulan daripada makna ta'ziah. Nawawi kata ta'ziah ni ialah at-ta'ziyatu hiya at-tasbir. Ta'ziah ni maksud dia at-tasbir. Apa dia? Kita bagi sabar. Kita bagi kata-kata supaya mereka tu makin sabar. Dia duk sabar dah. Bila dia dengar kata kita, lagi tak sabar. Yang tu bukan ta'ziah. Ta'ziah ni maksud dia at-tasbir. Memberi kata-kata sabar. Macam mana? Wa dzakara an yusalli sahibul maiti. Kita jumpa keluarga si mati itu, sahibul mait, kita jumpa keluarga dia. Kita kata apa dekat dia? Yukhaffifu huznahu. Kita cakap satu perkataan yang meringankan sedih dia. Nak cabut sedih tak boleh. Nak cabut sedih tak boleh. Kita kata hang ni laki hang mati, hang menangis buat apa? Mana boleh tak menangis? Takkan laki dia mati-mati pasang lagu Hindustan, hore aku seronok, dia ni pergi dah lega. Nampak sangat tak betul. Jadi yukhaffif, meringankan huznahu, dia punya sedih. Wa yuhawwinu musibatah, dan meringankan musibah yang dia tanggung tu dengan kata-kata, dengan perbuatan. Kita bagi satu cakap, wahia mustahibbah, dia ni satu benda yang sangat sunat, kita buat, sebab dia termasuk daripada urusan al-amru bil ma'ruf. Dia termasuk dalam urusan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan secara umum dia termasuk dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia termasuk kita tolong menolong, kita pergi tolong orang mati ni dengan kata-kata, sahibul mait, keluarga si mati tu kita tolong dengan kata-kata supaya dia tak rasa sedih selama-lamanya. Nanti kita jumpa hadis macam mana Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bila dia tengok orang ni dalam sedih, dia suka buat makan pergi hantar kat kawan tu. Dan ada satu makanan dalam Sahih Bukhari, Muslim sebut,
makanan yang Aisyah suka buat tu. Bila pasal tu, bila orang mati, kita pergi makan rumah dia, dia tak kena dengan perbuatan Nabi sendiri, dengan suruh Nabi tak kena, dengan perbuatan isteri Nabi pun tak kena. Depa bila depa tengok berlaku ke orang tu sedih, terutama sedih pasal mati lah. Bila orang tu sedih pasal mati, kita nanti jumpa dalam riwayat daripada Aisyah dan daripada Ummahatul Mukminin yang lain, bila depa tengok orang tu sedih, maka depa akan buat satu jenis, kita nak kata bubuk ke tak bubuk ke. Pasal saya tak duduk Madinah, saya tak tahu kan. Kena tanya doktor kita lah. Pasal dalam hadis dia sebut dengan nama talbinah. Talbinah dalam Fathul Bari kata talbinah ni satu makanan tepung campur dengan kurma, campur dengan madu. Dia nanti main warna susu macam tu, warna dia lembut. Maka Nabi SAW kata, Nabi kata at-talbinatu mujammatun li fuadil marid wa tazhabu bi ba'dil huzni. Nabi kata talbinah ni, nama makanan ni, talbinah ni dia boleh buat hati orang sakit tu suka. Orang sakit bila tengok dia tu dengan warna dia tu, dengan rasa dia tu, orang sakit jadi suka. Dan boleh menghilangkan watazhab, boleh menghidangkan bi ba'dil huzni, setengah daripada susah hati. Ada satu makanan. Jadi kita bila tengok kawan tu sedih, macam rokok pun talbinah jugalah, bagi sebatang dia isap, lega jelah kan. Yang tu kira bagi mampu betul lah. Baik. Jadi Imam An-Nawawi dia kata maksud takziah tu apa dia? Kita mendorong keluarga tu untuk sabar, dan supaya dia tahu kata dia tak keseorangan dalam bab ni. Baik, di dalam satu buku yang lain, nama dia Kasyaful Ghina, disebut bahawa takziah adalah menghibur dan mendorong orang yang terkena musibah agar sabar dengan menyebut janji pahala dan mendoakan mayat jika dia muslim. Orang yang kena, terutamanya musibah ni, musibah mati. Musibah mati, kita doakan mayat. Lepas daripada kita doakan mayat, kita janjikan kepada orang yang kena benda ni ada pahala yang besar di sisi Allah. Jadi nanti ada perkataan daripada Nabi apa kita nak sebut. Dia akan ajak Nabi sebut apa, kalimah apa Nabi sebut. Dan kita juga boleh membina ayat-ayat takziah. Kalau kita pergi jumpa dia, kita kata sahabat takziah lah mak intan mati. Apa dia tu? Sahabat ni takziah ni. Takziah bukan sebut takziah dia ucapan. Nanti kita tengok. Baik, Al-Wazir bin Hubairah kata dia, mereka sepakat bahawa takziah kepada keluarga mayat sangat-sangat mustahab, sangat-sangat dituntut oleh agama, berdasarkan riwayat daripada Amru bin Hazm bahawa Nabi SAW sebut, Nabi kata ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Dan hadis ni ada lagi hadis lain yang panjang sikit. Nabi sebut, Nabi kata tak ada satu orang Muslim bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah akan memakai pakaian kemuliaan padanya di hari kiamat esok. Ini satu-satu hadis yang ada martabat dia hasan, lain semua dhaif. Lain semua bab takziah dhaif. Ni saja. Dan lagi satu hadis riwayat daripada Al-Bazzar, daripada Al-Hakim, daripada Az-Zahabi. Mereka kata sahih, Nabi mentakziahkan keluarga Ja'far. Hadis itu sahih. Lain daripada hadis itu kebanyakannya hasan, dan banyak lagi kesemuanya adalah dhaif. Kelebihan takziah ni, kalau kita bagi takziah kepada satu orang terkena musibah, terutama musibah mati, Allah akan menghiburkan kita esok di hari akhirat dengan satu pakaian daripada syurga. Kita tak masuk syurga lagi, tapi bila Tuhan bagi kita dapat baju tu, kita seronok.
Seronok apa? Tanda nak masuk surga. Itu pahalanya Allah Ta'ala bagi kelebihan pada orang yang suka meringankan musibah yang kena pada orang. Baik, dalam ta'ziah ni, hikmah ta'ziah, dalam ta'ziah ada pahala besar dan kebaikan yang banyak. Pahala cukup besar dan ada kebaikan yang banyak. Di antaranya ialah satu, meringankan orang terkena musibah dan menghiburkannya. Kita kena jadi orang macam tu. Bila tengok orang susah, kita nak kena bagi dia seronok. Nabi kata, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ni adalah satu rahmat yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada hamba. Rahmat maksud dia apa? Kesian belah, kasih sayang. Allah hiburkan kita dengan Allah hantar Nabi Muhammad. Kita tak tahu semayang, kita tak tahu puasa, kita tak tahu agama. Allah hantar Nabi Muhammad buat semua. Kita tak payah buat apa, kita turut dia aja. Itu satu rahmat, satu hiburan. Macam kita kan, kita dijemput makan buka puasa. Maksud dia apa? Pi makan lah, bukan pi masak. Kalau dia kata tuan mai tomeh sikit, kacau. Dia kata ni bukan buka puasa ni, hang penjara aku. Dia bukan panggil kita mai menomeh, dia panggil kita mai buka puasa. Itu satu penghormatan. Itu satu penghormatan. Maka siapa bila kita bagi ringan musibah yang orang kena tu, Allah Ta'ala akan meringankan musibah yang kita tanggung. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan tolong satu hamba kalau hamba tu duk tolong saudara dia. Hamba tu kita selalu tolong orang sama-sama Islam ni, selama tu Allah tolong kita. Maka pasal itu ta'ziah satu pertolongan. Yang kedua, hikmah ta'ziah membangkitkan dirinya untuk sabar dan meraih pahala dari musibah tersebut, serta untuk merelakan diri terhadap takdir Allah dan berserah diri pada dia. Mati takdir ilahi. Dalam televisyen 2-3 hari sudah dia bercakap tajuk, kita kena plan kita punya mati. Bahasa dia pakai tu tinggi sangat nah. Kita kena design mati kita. Kita mau husnul khatimah, kita kena. Tapi kalau jiwa kita berkeledak, tu bahasa dia. Apa keledak dia panggil? Keladak. Kalau diri kita berkeladak, kita tak boleh design. Maka kita kena design. Tahu nak panggil tailor mana tak tahu. Nak design macam mana, kena ikut Nabi. Kena ikut Nabi. Dan ikut Nabi dengan ikhlas. Kita dah baca dah banyak ayat daripada Quran. Ikut Nabi dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, Allah akan bagi banyak kelebihan kepada kita. Yang ketiga, mendoakan agar Allah menggantikan musibahnya dengan pahala yang besar. Supaya kita doakan Allah bagi pahala yang besar. Jadi kalau tu orang kafir, kita nak takziah tu susah sikit lah. Mak kita kena ubahlah doa kita. Kita tak boleh minta Tuhan bagi pahala besar. Kita minta, kita kata, brother, semoga you umur panjang, semoga you sehat. InsyaAllah Tuhan nanti ganti pada you satu kebaikan lain. Lagu tu lah. Kita sabarlah sahabat, nanti Allah bagi pahala. Pahala lagu mana dia kafir? Jadi untuk orang Islam, kita ada riwayat sahabat Nabi, dia pergi bagi satu kawan tu bagi salam kat dia. Dia pun jawab. Orang kata ni lah anak yang kita tanam tadi, anak dia lah. Dia pun bagi takziah minta dosa ampun, dapat syurga semua. Itu pun amin. Satu kawan tu kata, lah hang takziah dia tu ke? Dia tu Yahudi. Lah dia kata, mana aku tahu, dia jawab salam aku. Sahabat Nabi ni pergi lari kepada kawan tu, dia pergi ejeh balik takziah dia. Dia kata, tadi aku doakan hang silap, aku tarik balik kerana keampunan surga untuk orang beriman. Untuk hang aku minta Allah bagi panjang umur dan bagi sikit nikmat atas dunia. Itu takziah aku untuk hang. Tadi aku tarik balik. Kita tak boleh buat begitu, cik. Kita dah terlepas dah. Kita nak tarik balik macam mana? Sahabat, kalau dia menyalahi sunnah, dia berani buat U-turn. Dia berani betulkan balik. Kita tersalah,
Kita tak berani buat U-turn pada sunnah. Yang ni korang kita lebih mereka. Mendoakan mayat agar mendapat rahmat Allah dan ampunnya. Membuat keluarga mayat menginginkan pahala yang besar. Kita cakap bagi dia rasa pahala Allah lagi besar. Agar mereka terhindar dari kesedihan yang mendalam serta membuka diri mereka agar mendapat pahala kepada Allah. Nabi masuk Madinah, Nabi pergi ziarah habis kaum Ansar di Madinah. Dia sahabat kata, ya Rasulullah, ni ada satu perempuan, dia kematian anak. Dia anak seorang tu aja ada. Daripada awal sampai lah, dia duduk melangis tak habis-habis. Nabi pergi rumah dia, Nabi bagi salam, Nabi minta izin nak masuk, perempuan tu bagi masuk. Nabi duduk, Nabi tanya kat dia, Nabi kata, aku dengar kata anak hang mati. Nabi tanya, kemudian dalam riwayat tu kata Nabi berpesan pada dia dengan sabar dan takwa. Nabi kata, jangan layan sangat sedih ni. Dia kata, macam mana aku tak layan sedih aku ni semua, anak aku satu tu je lah. Dengan dia mati, aku jadi perempuan yang raqub. Raqub maksud dia perempuan yang tak ada anak. Perempuan yang tak ada anak, raqub maksud dia macam mandui macam tu. Nabi kata tak. Nabi kata raqub adalah perempuan yang ada anak, tapi anak tu tak boleh tolong dia. Yang tu sebenar makna raqub. Hang ada anak hang mati awal. Besok anak hang nanti tunggu hang di pintu syurga, dia buka pintu tu bagi kat hang. Hang bukan raqub. Raqub ada anak, tapi anak tak boleh tolong. Nabi kata, siapa yang ada 3 orang anak, dia sabar, mati, Allah Ta'ala letak dia dengan neraka tu dinding. Neraka tak boleh nak bakar dia. Dia akan dapat syurga. Sayyidina Umar ada. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, aku tebuih pak aku tebuih mak aku. Kalau kawan tu ada 2 anak macam mana? Nabi kata 2 anak pun tebuih daripada api neraka. Nabi bagi satu takziah kepada kawan tu macam tu. Jadi kita pun, di samping kita tanya budak ni mati sakit apa, kita juga kena cakap benda-benda yang macam tu. Supaya kita bagi takziah ni untuk apa dia? Untuk mencegah mereka tidak meratapi mayat, merobek-robek baju dan berperi pelaku lainnya, hanya akan melipat ganda kesedihan dan gelisah. Orang jahil membuat bid'ah yang membawa mereka kepada mensekutukan Allah. Maka dengan adanya takziah, pintu ke arah itu akan tertutup. Tutup pintu jahiliah tu. Tampak pipi, awak lah abang mati awal, awak lah abang mati. Abang mati rumah tak ada tukang nama, kereta tak ada tukang nama, ni semua apalah abang bagi kat cik. Tak mau cakap lagu tu. Bukan lelaki dia mati tu dia sedih, rumah tu nak pergi settle dengan pejabat tanah. Ini cara jahiliah. Termasuk dalam al-amru bil ma'ruf, nahyu munkar ni, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Takziah ni dia termasuk dalam kita menegakkan yang ma'ruf. Dalam kita menegakkan yang ma'ruf sesuai dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Tolong menolong kamu dalam kebajikan dan takwa. Lain tak tolong. Ibnu Hazmin kata ayat ni pitah mana pun macam tu baca dia. Tolong menolong dalam baik dan takwa. Lain tak boleh. Kita pitah mana pun jangan ubah ayat ni, kata Ibnu Hazmin. Jangan ubah. Jangan ubah. Mak bapak dengan anak-anak tolong menolong atas baik dan takwa. Anak dengan mak bapak tolong menolong atas baik dan takwa. Macam tu baca dia. Bila kita dengar satu arahan tak ada isi baik, tak ada isi takwa, jangan tolong lah. Kita dengar satu order, orang putih kata order bid'ah, jangan tolong lah pasal bid'ah. Mana ada baik, mana ada takwa. Mana ada baik, mana ada takwa. Kan kita abang dulu kan, garpu pun jangan bagi bijak kalau dia nak buat bid'ah. Bagi muslimah memang habat. Jangan marhabat. Kita nak kena fikir ke? Saya nak buat istikharah Ustaz. Nak fikir apa ayat ni kata lagu tu? Wa ta'awanu 'alal birri
wat taqwa. Yang kita nak kena tolong apa dia? Albir, kebaikan. Albir asal dia tanah yang terampak. Tanah yang terampak luas mana? Bumi terampak ni luas mana? Kebaikan seluas itu. Seluas itu kebaikan. Pergi tolong tak mana pun. Janji dia bir, benda baik. Kalau benda tu takwa, tolong lah. Dia nak buat masjid, dia nak buat majlis ta'lim, dia nak buat menambahkan takwa. Dalam Al-I'tisam, Imam Syatibi kata, cuba bagi tahu kat dia, sunnah ni, tang mana sunnah tak menolong ketakwaan? Cuba abang. Bila kita buat sunnah, tang mana dia tak membantu takwa? Sunnah ni mesti membantu takwa. Bid'ah ni, tang mana yang dia bantu takwa? Bid'ah tak boleh bantu takwa. Bid'ah ni heret kita masuk neraka. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jelas ayat macam tu, jelas sangat-sangat. Ayat macam ni kita dalam semua macam tu kita pakailah. Kita dengan pemimpin pun macam tu. Kita nak lawan dia, lawan apa? Lawan kalau benda tu bukan bir, benda tu bukan takwa. Lawan lah. Kita tak taat lah. Kalau kita taat juga, tu nama dia mangkuk. Takkan dia tak boleh faham ayat ni. Kita nak taat pada pemerintah. Nak taat pemerintah macam mana? Albir wa taqwa. Innama ta'atu fil ma'ruf. Macam tu lah. Benda baik lah. Jadi tak ada siapa nak lawan pemerintah. Tak ada. Ada siapa nak lawan pemerintah di sini? Khawarij, jangan main-main. Kita tak lawan pemerintah. Cuma kita taat pemerintah dalam apa? Dalam semua order lah. Dah dalam bir dan takwa. My GST bir kah? Sendiri fikir lah. Sendiri mau baca lah. GST ni bir kah? GST ni takwa kah? Sendiri baca. Takkan yang tu tak boleh baca. Naik harga minyak, bir kah? Ada orang naik harga minyak, 5 dik sujud syukur dia, alhamdulillah ya Allah, aku syukur banyak-banyak tahun ni punya Ramadan naik 2 kupang, alhamdulillah. Ada orang buat muka welfare, muka tak siap. Sedih. Kalau benda tu menyusah, benda tu bagi zalim, benda tu bukan bir, benda tu bukan takwa. Quran kata ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini manhaj kita, manhaj Ahlus Sunnah. Bukan kata kita dengan kerajaan, kita dengan parti kita masuk pun lagu tu. Dia tak ada istilah walak dengan parti, tak ada. Istilah dia parti suruh kita buat apa? Parti kita suruh buat solat hajat perdana. Tak ada lah berlaku dalam Malaysia ni, pada pasir Dua Butir, pasir Berdengung. Kalkulate lah benda tu balik. Sembayang hajat perdana ni Nabi pernah buat ke? Nabi tak pernah buat. Kalau Nabi tak pernah buat, kita pernah buat, dia boleh jadi baik ke? Dia boleh jadi takwa ke? Kita tak boleh kata ni order atasan. Dia tak ada dalam akidah Ahlus Sunnah, dia tak ada istilah tu, tak ada. Istilah dia apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Apa dia Jangan tolong menolong atas dosa. Apa dia dosa? Semua orang tahu dosa. Minum arak dosa, makan haram dosa, bagi susah orang dosa, buat zalim ke orang dosa. Dosa. Dalam riwayat hadis disebut ada ahli maksiat masuk ke neraka. Ya, ada ahli maksiat masuk ke neraka. Dan dalam riwayat disebut juga masuk ke neraka siapa dia? Orang jadi punca, dia buat maksiat. Seperti dalam hadis sebut apa dia? Orang buat baik masuk syurga. Disebut juga dalam riwayat, siapa yang tunjuk orang lain sehingga orang lain boleh buat baik, dia juga masuk syurga. Ini yang nak kata apa? Pasal itu al-ism, tidak ada pertolongan. Bid'ah totally dosa. Bid'ah dosa. Apa nama wal udwan? Udwan apa dia? Adawah, permusuhan. Permusuhan dosa. Tak ada tolong menolong. Tak ada tolong menolong. Sangat jelas ayat ni. Di kita pergi bagi satu takziah kepada satu orang, kita telah tolong hati dia kepada birri dan taqwa. Baik. Masa bila kita nak bagi takziah, waktu dia?
Banyak ulama membolehkan takziah sebelum dan setelah mayat dikuburkan. Inilah pendapat yang kuat. Janji mati baru bagi takziah. Mayat tanam ke, mayat tak tanam ke, tak boleh ya. Ni baru duk penat bagi takziah siap-siap dah. Dia tu kata tak mati lagi, dia kata bagi siap-siap lah, sekali lagi mati tak payah bagi dah. Dia tak boleh macam tu. Dia kena tunggu padam dulu. Baru kita bagi. Tanam tak tanam, kemudian mati kita pergi jumpa rumah dia, kita bagi. Bukan kata jumpa dalam rumah kita dan telefon, dan telefon dia angkat terus bagi takziah. Terus kita mula-mula dia angkat telefon, kita tanya apa? Nak simpan pergi apa? Kita tanya simpan pergi apa? Dia kata saya ingat tak simpan kot. Kalau dia jawab lagu tu, saya ingat tak simpan kot. Terkejut kita. Terus saya tanya simpan pergi berapa? Assalamualaikum sahabat. Baca satu hadis, terus bagi dia dengar doa daripada kita. Semoga Allah bagi syurga kat bapa enta, semoga Allah bagi pahala yang besar di atas ujian Allah kepada enta sahabat. Allah merahmati enta satu keluarga dunia dan akhirat. Insya-Allah satgi ana sampai. Takziah ha? Dalam telefon boleh bagi takziah, dalam mesej boleh bagi takziah, bukan mesti kita pergi ke rumah tu. Kalau kita dah sampai, memang kita takziahkan dia lah. Yang tu bukan takziah. Yang tu ucapan mendengar kematian. Yang tu tak masuk takziah. Kita dengar dekat mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan takziah. Takziah ni tadi apa dia? At-tasbir, memberi ucapan suruh dia sabar. Dan bagi tahu kat dia ada pahala menanti dia. Yang tu nama dia takziah. Inna lillahi ni sunnah kita ni. Bila kita dengar kematian, kita panggil istirja' kan. Dengar dia mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang tu orang Melayu saja. Kan? Itu nama dia sunnah Nusantara. Dia tak ada masuk sunnah Nabi. Kan? Tak ada masuk. Abu Bakar dengar Khadijah mati, Abu Bakar tak kata Al-Fatihah. Takkan Abu Bakar tak tahu Fatihah kan? Semua sahabat dengar Nabi mati. Umar dengar kata Nabi mati. Umar dengar Nabi mati, Umar tak kata Al-Fatihah. Takkan Umar tak sayang kat Nabi macam kita kan? Nak hantar Fatihah pergi kat Nabi. Umar tak hantar. Abu Bakar tak hantar. Abu Bakar mai daripada Baqi', mai daripada Quba. Jalan mai masuk rumah Nabi, cium Nabi, kata sepatah, hidup engkau dan mati engkau wangi ya Rasulullah. Cium dari Nabi, keluar bagi satu pidato dalam Sahih Bukhari. Siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Siapa sembah Allah, Allah tak akan mati sampai bila-bila. Baca satu ayat, Muhammad Rasul macam mana Rasul dulu, dia mati, kalau dia mati, dia dibunuh, adakah kamu nak tinggal agama ni? Siapa buat lagu tu? Sikit mudarat dia tak akan bagi pada Tuhan. Allah reti nak membalas orang yang bersyukur. Umar kata, aku rasa ayat ni macam baru turun. Wahai ayat ni duk ada, aku terlupa. Aku rasa macam baru turun. Aku pun menerima dengan redha kematian Nabi. Tak ada ramai-ramai itu Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tak ada. Kita ni orang putih kata apa? Overacting. Dia kan orang putih kata very good actor, lakonan yang terlebih nak kena Fatihah, nak kena Yasin, tu nak kena baca ramai-ramai, nak kena baca keliling katil. Dah buat tu semua baru rasa puas. Tu pun tak puas lagi. Pasal malam ni tak makan bihun lagi. Makan bihun tu lega. Ini semua cara jahiliah. Takziah lagu tu cara jahiliah. Musibah. Musibah. Quran kata, idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesiapa yang kami beri pada dia musibah di situ maksud dia umum benda-benda yang menyakitkan. Quran kata qalu, katalah orang yang kena musibah tu kata dekat diri dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Quran kata siapa boleh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masa dia kena musibah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, daripada sisi Allah kepada mereka akan diberi banyak kebaikan, wa rahmah, akan diberi rahmat oleh Allah, dan mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah. Dalam hadis Ummu Salamah, lepas kita kata inna lillah, kita yang kena musibah ni kata Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagilah pahala di atas musibah yang Hang bagi ke aku, dan gantikanlah musibah ni dengan apa yang lebih baik daripada apa yang Hang timpakan pada aku. Ummu Salamah baca doa tu, mati suami dia Abu Salamah, dia dapat lagi baik, iaitu Nabi sendiri. Ini itu adab orang yang kena musibah. Azaitah, orang yang kena musibah ni azaitah, kita takziah dia. Kita takziah musibah. Orang kena musibah sakit dengan kena musibah mati tak sama lah. Kena musibah mati, kita ziarah dia, kita doakan dia, kita bagi sabar kat dia, kita tak apa lagu ni punya sakit 3 hari lega. Walaupun kawan tu 30 tahun tak lega lagi, sajalah kata 3 hari lega. Dia dengar pun 3 hari apa, dia kata 36 hari dah. Tak ada apa. Allah kita kata lagi 3 hari lega. Tapi orang mati, kita takziah dalam bentuk doakan mayat tu dengan syurga, dan bagi satu sabar dan takwa kepada kawan ditimpa musibah. Dan takziah orang mati ni pula, hiburkan dia dengan makanan, bagi dia makan. Macam kita baca tadi, talbinah. Aisyah buat talbinah. Kata Aisyah, mujammatun fuad al-marid, buat hati orang sakit ni seronok dengan makanan ni. Dan watazhabu bi ba'dil hazni, dan menghilangkan duka orang yang sedang berduka. Kita pasal tu orang mati, kita bagi makan, hantar melo kat dia, bancu hayak bagi kat dia. Dan itu sebahagian daripada dia. Baik. Dan yang lebih utama adalah melakukannya setelah mayat dikuburkan. Ini pandangan tuan kitab kita. Dia kata lepas tanam lagi baik. Pasal lepas tanam tu sedih, dia main gila-gila sikit. Saya pergi dekat mana? Dekat Sabah baru ni, dia tulis nasi goreng gila. Nama nasi goreng, Kapten. Nasi goreng gila. Daripada Ranau tu, saya nak mai ke Kota Kinabalu tu, dia ambil jalan bukit. Jalan bukit, apa, kaki bukit Kota Kinabalu tu kan. Apa dia panggil? Kaki bukit tu. Kundasang kan. Kaki bukit, dia ada satu, dia panggil Putrajaya. Dekat situ ada satu mini Putrajaya. Kali dia tulis nasi goreng gila. Mujur tak boleh gila babi. Saya tanya kat dia. Saya kata nasi goreng gila ni apa dia? Dia kata pedas gila. Oh, pedas gila tu dia panggil nasi goreng gila. Maknanya yang buat nasi goreng tu sikit punya gila. Kita kalau makan lagi gila. Rasalah juga seminggan. Memang pedas tu ya. Itu yang kata yang makan tu lagi gila. Tak tahu pula sini ada tak ada. Kan? Ni lagi satu dia tulis apa dia? Apa? Warung Kak Nak sombong. Warung ke? Makcik sombong ah. Warung makcik sombong. Ha. Sikit punya menyombong kan makcik tu. Lagu tu pun pergi buka kedai. Siapa nak pergi kedai dia? Tapi orang ramai. Orang ramai. Kacau betul. Makcik menyombong. Makcik menyombong ni tak mana tak tahu? Kuala Lumpur ah? Bagan Ajam. Oh, Bagan Ajam. Apa kacau tu. Baik. Lama masa takziah adalah 3 hari setelah mayat dikuburkan. Ini pandangan dia. Tapi di sisi jumhur ulama, masa takziah tak terhad dengan 3 hari. Selagi kita belum bagi takziah, kita jumpa dia, takziah. Selama mana sedih dia duk ada lagi, bagilah takziah kepada dia. Tak mesti kita ikat dengan 3 hari. Cuba antum tengok muka surat belakang tu, muka surat 7.
Muka surat 6 tu dia bawa main satu riwayat, iaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sebut la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tuhidda fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Tak halal bagi wanita beriman pada Allah dan hari akhirat bahawa dia bergabung lebih 3 hari. Satu perempuan tak boleh bergabung lebih pada 3 hari, kecuali bagi isteri si mayat. Kecuali perempuan yang kematian suami, isteri mayat tu, dia boleh bergabung. Maka dia bergabung selama 4 bulan 10 hari. Dia gabung 4 bulan 10 hari. Abang dia mati, bapak dia mati, 3 hari cukup bergabung. Kalau ketua negara mati, rakyat bergabung sampai 3 bulan ke apa? Pak rakyat gila. Nabi abad 3 hari je. Tu pun 3 hari pasal apa? Kita dah kena darah dengan dia. Kita ada kena darah dengan dia. Habis lama. Pak menakan kita, mak menakan kita. Habis lama. Nabi kata 3 hari. Lebih-lebih perempuan. Lebih-lebih perempuan. Jangan dalam hadis ni Nabi sebut khusus perempuan. Pasal perempuan perasaan dia lain sikit. Lain macam mana, nak teriak macam mana, nak menangis macam mana. Jangan tunjuk bergabung. Lebih daripada 3 hari. Habis lama 3 hari. Hari keempat, dia kena bersolek macam biasa. Dia kena bersolek macam biasa. Dia nak bergabung lebih sampai 4 bulan 10 hari, suami dia mati. Bapa dia mati pun 3 hari. Menteri mati ke, raja mati ke, kita sayang dengan dia, 3 hari cukup. Lepas 3 hari, jalan kita balik. Ingat-ingat macam biasa dah. Ni sampai 100 hari nak pergi pakai bendera hitam atas kepala. Ini orang putih kata too much. Ini nama dia keluar daripada perjalanan sunnah Nabi, keluar daripada jalan Nabi. Kita tak boleh terima. Ya. Ada. Bergabung ni maksud dia pakaian kita tu tunjuk kesedihan lah. Orang Arab dia suka hitam. Macam saya tak payah pakai hitam dah. Nak pakai hitam apa lagi? Dia tak ada warna yang khusus. Macam orang apa, setengah tempat dia bodek bendera betul-betul. Separuh bendera kan, tanda dia bergabung. Ini semua boleh, tapi jangan sampai melampau lah. Sampai kalau tak naik bendera dia anggap tak bergabung. Ini tak boleh lah. Ini tak boleh lah. Bila bergabung itu sunnah. Bergabung itu sunnah, tapi jangan lebih 3 hari. 4 bulan 10 hari untuk wanita saja. Laki-laki tak ada 4 bulan 10 hari. Habis 3 hari. Tunjuk kata kita dalam suasana tak sedih, tak berhias-hias. Pakai pun orang kata baju dulu setrika sampai satu baju tu tak ada redak langsung. Hari ni pun setrika nampaklah redak-redak tu sikit. Dulu baju redak tak pakai langsung. Lah ni bergabung, tunjuklah sedih orang nampak, tengok tak ambil tak terurus dia ni. 3 hari cukup. Sengak, buat muka welfare sikit. Macam tu. Ni Nabi pakai songkok, pilih satu benang atas kepala, ni semua nama dia gabung kepala otak dia. Tak ada siapa habis suruh bergabung Nabi tahu tu. Baik. Makruh kita ulang takziah. Kemarin dah bagi takziah. Hari ni jumpa di market, lagi sekali takziah. Jumpa pula atas mana, lagi sekali takziah. Duduk tak duduk, telefon, takziah. Bila duk ulang takziah, kita macam mendorong dia ingat orang mati pula. Dia sedih mai, maka sekali je. Bagi dia ingat kepada Allah dan Rasul, sabar, cerita pasal pahala-pahalanya besar, cukup sekali. Lepas tu tak payah kita nak ulang-ulang. Tak payah nak ulang-ulang dah. Dan para ulama sepakat bahawa seorang lelaki tak boleh mentakziah seorang gadis kecuali dia termasuk mahram. Yang ni tidak sepakat sebenarnya. Inilah buku-buku macam ni kita baca kena hati-hati ya. Dia kata sepakat tak pasal hadis kita baca tadi, Nabi pergi ke rumah perempuan Ansar tadi, Nabi masuklah rumah dia. Nabi panggil dia, Nabi tanya pasal anak dia bukan mahram Nabi pun. Nabi bagi tahu pada dia tentang syurga menanti dia. Maka hadis itu menunjukkan laki-laki boleh bagi takziah kepada perempuan dengan penuh adab. Dengan penuh adab sopan. Nak pergi masuk rumah orang saja-saja tak boleh. Dengan adab sopan. Kita kenal dia, kita bagi takziah. Tak itu aja. Bukanlah kesepakatan ulama kata tak boleh. Itu berdasarkan hadis daripada Buraidah, riwayat Al-Bazzar, riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Dengan sanad yang
dengan sanad yang sahih. Nabi pergi ke rumah siapa? Ke rumah ni apa? Ja'far bin Abi Talib, dalam riwayat Ahmad yang panjang. Nabi pergi ke rumah Ja'far bin Abi Talib. Nabi panggil Abdullah, Nabi panggil Muhammad kan, anak Ja'far, dua orang. Nabi tak abang lagi. Depa ni tak tahu kata pak depa mati di Mu'tah. Nabi kata, mana dua orang anak aku ni? Nabi pergi panggil, Nabi peluk. Nabi kata ni rambut panjang. Nabi kata, mana tukang cukur? Cukur rambut depa lah ni juga. Nabi buat macam tak ada apa. Ni rambut panjang ni, Nabi kata pergi cukur. Tukang cukur pun main cukur botak. Dah botak habis, Nabi kata, hampa di bawah aku. Nabi kata, hampa di bawah aku. Kami dengar Nabi cakap begitu, kami seronok. Nabi kata, hampa di bawah aku. Dunia dan akhirat, hampa di bawah aku. Lepas tu Nabi kata, mana mak hampa? Mak budak-budak ni lah isteri kepada Ja'far. Ja'far tu dengan Nabi sepupu. Bini Ja'far dengan Nabi bukan mahram. Kan? Maka Nabi panggil bini dia, baru Nabi sampaikan khabar. Nabi kata, suami hang mati di Mu'tah. Nabi kata, apa yang akan buat hampa sedih? Kerana aku ni adalah wali hampa dunia sampai akhirat. Aku yang tanggung hampa dunia sampai akhirat. Maka Nabi bagi satu kata gembira kepada keluarga Ja'far. Itu satu takziah. Nabi pernah bagi takziah kepada bukan mahram dia. Dengan dia punya peraturan dia macam tu. Maka boleh kita bagi takziah kepada orang perempuan yang kita kenal. Tapi dengan, tak boleh duk pergi pegang dia, duk pergi buat peluk dia. Yang tu takziah orang putih. Oh, come on baby, come to me. Come to me. You not alone baby. Awak tak keseorangan. Mana boleh takziah macam tu. Dengan penuh hormat dan adab sopan. Para ulama rahimahullah berpendapat, dalam mentakziah orang kafir ahlu zimmah, sebahagian ulama Hanafiyah, Syafi'iyah membolehkannya orang kafir. Orang kafir yang mana? Orang kafir yang ahlu zimmah. Maknanya bukan kafir harbi, kafir ahlu zimmah. Dia kawan dengan kita, dia tak buat jahat kat kita. Anak dia mati, kita boleh takziah. Ini di kalangan mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i, kita boleh takziah. Macam mana? Kita doakan kebaikan dunia untuk dia. Tuan jangan bimbang, semoga Allah dengan sifat adil dia urus semua ni. Tuan-tuan, dia urus semua ni tuan. Kita daripada dia, kita kembali pada dia, semoga Allah bagi kebaikan pada Tuhan di dunia ni. Itu takziah kita dekat dia. Boleh. Sebahagian kata boleh. Sedang Imam Ahmad tak komen. Imam Ahmad sengak. Imam Ahmad sengak. Sebab kata para ulama, pada masa matinya Abu Talib, Nabi tidak mentakziahkan Ali. Sedangkan Abu Talib tu bapa kepada Ali. Bila Abu Talib mati, orang paling sedih Ali lah. Tapi Nabi tidak bagi takziah kepada Ali kerana bapa dia yang kafir tu mati. Itu menjadi dalil. Mentakziah orang kafir bukan satu benda yang penting sangat. Imam Ahmad diam. Tapi kita tengok komen daripada ulama sunnah, kalaulah orang kafir tu jiran baik kita, takziahlah dia. Pasal ada kepentingan. Dia tengok semua orang mai kata sesuatu, kita jiran dia tak mai kata apa. Dia rasa macam sedih sikit. Bila sedih lagu tu, dia boleh buat kita punya apa? Neighbor. Jiran kita punya renggang. Maka takziahlah dia. Dia ada kena-mengena, dia pernah bantu kita, dia pak menakan belah bini kita mu'alah masuk Islam, kahwin dengan kita. Tak apa, kita pergi bagi takziah supaya keluarga balik sana nampak Islam yang kita bawa tu macam mana. Dan kalau saja-saja tak ada apa, memang dia neighbor kita, tapi dia tak pernah tegur kita, kita tak pernah tegur dia. Dia beli durian tak pernah hantar ke kita, kita beli durian pun tak pernah hantar. Yang kita dulu letak depan rumah dia, biji durian dengan kulit durian saja. Isi tak pernah bagi. Lagu tu tak payah takziah. Tak ada kepentingan apa, tak payah takziah. Kalau ada sesuatu, bagilah takziah. Kita boleh peluk orang yang dalam sedih. Boleh peluk. Bukan sunat, boleh peluk. Kita kata jawaz. Maksud dia harus kita peluk dia. Tapi nak peluk tak peluk tu kita kena tengok dia ni jenis lagu mana. Kalau kena peluk dia buat lepaskan aku. Dia tak boleh orang kena peluk. Jangan peluk dia. Kita pegang bau dia sudah.
Tapi kita duk pergi cakap dengan dia, nampak dia nak meletak kepala dia kat bau kita. Kita peluk dia. Peluk bukan satu kemestian, tapi harus kita boleh peluk. Kita tengok kondisi orang tu. Ada pula jenis orang kalau kita peluk, dia tak mau lepas pula kita. Tadi lepaskan aku, ni pula jangan lepaskan aku, jangan lepaskan aku. Oh, kita kata kacau sih ni. Kan? Ada tak mesti, tak mesti. Tak mesti kita tembak. Ada tak mesti. Tak mesti, tak mesti. Yang tu semua tak ada riwayat. Cuma adat orang Arab macam tu. Orang Arab lagu tu. Dan kita peluk sekali pun cukup dah, walaupun tak buat macam tu kan. Nanti ada panjang Arab sebelah Sudan, dia punya dia punya apa, peluk dia peluk kita lelaki dengan lelaki kan, dia peluk kita, dia tembak pipi kita kot ni, dia cium mulut kita sekali. Masa tu pula siapa mau pergi ambil gambar bubuh dalam WhatsApp, cantik kan, kes Saiful nanti hilang, kes kita nanti naik pula kan. Tapi tu adat dia tembak cap lagu tu, tanda dia sayang kita, tu tanda dia sayang kita. Maka kita kata tak mesti macam tu, terutama Syiah. Kita akan tengok sebahagian daripada orang Syiah, bila dia bagi takziah, macam itulah cara dia. Itu dah jadi adat dia, dan kita pun tak hukum dia apa-apa dengan benda tu. Kita peluk dia, kita rasa nak tembak pipi, kita tembak pipi. Balik kiri, balik kanan, kita tembak lagu tu. Bila kita, kalau kita takziah dia, yang penting kita peluk dia, kita cakap sesuatu di telinga dia. Kita cakap tadi yang kita baca tadi, semoga Allah ampun, kalau yang mati tu mak dia lah, kita kata semoga Allah ampun mak hang lah, bagi syurga kat mak hang, dan Allah bagi pahalanya besar. Sabar lah sahabat, ada ganjarannya besar di sisi Allah. Bagi dia dengar di telinga. Lepas tu, kalau kita boleh bagi makanan kat dia, kita bagi macam Aisyah sebut tadi, apa-apa makanan yang orang sedih rasa appetizer. Betul Pak Cik nah? Pecah air liok dia ni. Sup ke, tengok bajet kita pula lah. Kan? Tengok bajet kita sama lah. Baik. Kalau orang mati, bolehlah barakallah. Ya. Ya, barakallahu fika. Kan kita baca baru ni, ada ingat ada buku tu? Buku yang ucapan tu, ucapan bernilai ibadat tu. Kan? Dalam buku tu sunat kita jumpa sahabat kita kata barakallahu fika. Sahabat kita pula balas wa fika barakallah. Kan? Semoga Allah beri berkat juga kepada kamu. Ataupun kita kata wa anta maksudnya dekat hang juga, ataupun wa alaika, kat atas hang juga. Ini semua jawapan-jawapan sunnah. Jadi barakallah tu doa berkat. Allahumma barik fi, ya Allah, kau berilah berkat engkau kepada dia ni ya Allah. Orang yang kena takziah ni, sekurang-kurangnya dia dengar orang baca lagu tu, dia kata apa? Amin. Dia kata amin. Ataupun tengok pada muka surat berapa? Tu cuba tengok muka surat sebelah. Muka surat sebelah tu, ini bila kita nak ucap apa? Ni, cuba tengok muka surat 9 dulu. Muka surat 9 tu kan ada yang hadis Arab tu. Irji' ilaiha fa akhbirha. Yang tu tak usah baca. Baca pada kalimah anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Itu doa Nabi. Nawawi dalam Al-Azkar dia kata ni doa yang paling terbaik. Kita takziah orang dengan doa ni. Apa dia? Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ambil apa yang dia miliki. Walahu ma a'ta. Bagi Allah Ta'ala apa yang dia nak bagi. Dia ambil apa yang dia milik, dia bagi apa dia nak bagi. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Semuanya di sisi Allah itu ada tarikh dan ada ketetapan. Ini Nabi sebut ke sini, Nabi sebut ke siapa? Nabi sebut kepada anak Nabi yang kematian cucu Nabi.
Nabi duduk, orang mihabak, ya Rasulullah, anak hang beritahu cucu hang meninggal seorang. Tak silap saya Zainab. Anak Zainab mati. Nabi suruh kawan yang hantar berita tu pi baca yang ni kepada Zainab. Inilah takziah yang paling best. Kemudian muka surat 10 tu dia bubuh lagi satu pula yang kita boleh ucap. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaaka wa ghafara limaitika. Maksud dia, semoga Allah membesarkan pahala engkau, Allah membaikkan kesabaran kau, dan Allah mengampun dosa orang yang mati daripada kalangan kau ni. Itu semua bentuk-bentuk takziah. Ataupun kita bina ayat sendiri, minta Allah bagi baik, berpesan dengan sabar. Dan sunat orang yang kena takziah tu, kalau kita kena takziah, kita jawab pada muka surat sebelah tu, istajaballahu du'aaka wa rahimana wa iyyaka. Sependek-pendeknya, amin. Kita kata amin, insya-Allah, amin. Apa maksud dia? Istajaballahu du'aaka. Semoga Allah memakbulkan doa engkau. Wa rahimana wa iyyaka. Wa rahimana, dan Allah memberi rahmat pada kami, wa iyyaka, dan Allah juga bagi rahmat pada hang yang baca doa pada kami. Itu cara kita jawab. Kita jangan dengar kata dia baca doa lagu tu ria lagi kuat. Maknanya dia tak apa doa ni lagi. Kita lah ni kita bakat-bakat duk kena apa. Baik, cuba antum tengok last sekali muka surat sebelah ni, dia nak cerita kepada kita apa dia? Takziah yang bid'ah. Tadi takziah yang sunnah tu macam mana? Ni takziah yang bid'ah. Tidak ada daripada petunjuk Nabi orang berkumpul untuk takziah membaca Quran, baik di kubur ataupun di rumah atau di tempat lain. Semua itu adalah bid'ah dan merupakan hal baru yang dibenci. Pergi rumah mayat kan, duduk keliling katil, duduk baca Quran. Bukan baca Quran salah, baca Quran derah-derah beramai-ramai, itu salah. Satu orang, kita suka rela, kita duduk ujung-ujung, kita baca Quran. Kita baca Quran, kita baca hak kita lah Quran. Bukan mesti kita duduk tepi mayat, duduk atas mana penjuru rumah dia. Lepas tu kita sengak-sengak baca doa. Seperti kata Imam Ahmad dalam Al-Azkar, Nawawi bawa. Duduk atas kursi ya. Tak apalah. Yang tu kita panggil, orang putih panggil apa? Exception case. Exception. Tu saya tak ingat. Exception case. Bukan kebetulan, pengecualian case. Pasal kondisi kita tu bukan merancang. Kita tak kira ada mana kita nak duduk. Kebetulan kursi itu pergi duduk dalam situ. Dan kebetulan masa tu mereka tak ada ramai-ramai duduk pergi berkumpul. Kita seorang aja. Kita duduk, kita nak baca. Kita baca dengan suara yang sengap. Lepas tu kita ambil seperti kata Imam Ahmad, ya Allah, berkat aku baca Quran ni, ampunlah dosa saya mati. Amin ya rabbal alamin. Habis. Bukan pahala baca. Dia bukan pahala baca. Berkat kita baca Quran ni, ampunlah dosa dia. Cukup. Hang terimalah kebaikan dia ya Allah. Hang tutuplah segala aib dia. Hang ampunlah segala dosa dia. Hang basuhlah dosa dia dengan air sejuk, dengan air biasa, dengan air salji, sampailah dosa dia bersih seperti mana kain putih yang dicuci ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis. Itu bukan pahala yang kita baca. Kita buat macam tu aja. Pasal tu kita kata bukan salah baca Quran, tapi salah tu kaifiat. Beramai-ramai itu kita tak mahu. Dan kita pun tak menentukan mana tempat. Dah kebetulan ada di situ ruang, kita duduk. Kita duduk, takat tu je amalan-amalan kita. Boleh nah? Jadi kita bukan baca Quran macam ahli-ahli bid'ah ni. Kita baca Quran memang kita nak baca Quran. Satu orang hafiz, dia hafaz Quran, dia ziarah mayat. Kita kata tak boleh baca Quran rumah mayat. Kacau lah, dia hafiz. Bukan tak boleh baca Quran di rumah mayat. Tak boleh baca Quran dengan cara tertentu yang dibikin. Quran ni boleh dibaca di mana-mana. Rumah mayat ke, rumah tak mayat ke, rumah siapa pun. Rumah hantu pun boleh baca Quran. Kalau kita pergi pesta rumah hantu kan, sambil masuk tu baca Yasin. Terkejut hantu tu. Kan? Quran ni boleh baca tak mana-mana. Cara tu yang kita petikai.
Hantu lari. Hantu lari baca. Dia kata, Syekh mana main baca Yasin kat aku ni? Quran ni boleh baca atas mana-mana. Cuma 2 tempat saja. Sepanjang hidup Nabi, Nabi tak baca Quran. Masa bila? Masa dalam tandas, masa tanah kubur. Nabi tak pernah baca Quran. Dalam tandas, dalam riwayat Tirmizi, dia kata apa dia? Dia kata hammam wal maqbarah. Hammam tu tempat orang duk mandi sana, orang kencing semua tu. Tak pernah ada riwayat sambil Nabi pergi mandi, tempat tu boleh kencing semua, Nabi duk pergi baca suratul kahfi. Tak ada riwayat. Tak ada riwayat. Dan atas tanah kubur, tak ada riwayat. Jadi kita 2 tempat tu kita tak baca Quran. Lain, sila baca Quran. Tapi cara kita, Amalan pakai Yasin bila ke bumi mayat. lagi tak ada. Pasal kawasan tu kawasan kubur. Kawasan maqbarah dalam mazhab Syafi'i, nak sembahyang jenis sujud tak boleh. Pasal tanah tu dianggap tanah mutanajis, tanah yang berguir dengan darah, dengan nanah, dengan isi perut mati. Kalau nak tayamum, kita kena keluar sikit daripada tanah kubur. Ambil tanah di sebelah. Tanah dalam tu tak mau. Dia panggil tanah kubur, tak mau tayamum. Dalam mazhab Syafi'i. Macam mana kita nak pergi duduk di kawasan kubur, kita nak baca Quran? Maqbarah dengan hammam, tidak ada. Baca Quran, tak ada. Kita pergi di situ, baca doa, ambil antibar, bersih-bersih, kita balik. Kuala Lumpur baru ni dia ada hari ziarah kubur. Macam hari bapa, hari mak kan, hari ibu kan. Hari ziarah kubur. Hari tu hari apa? Di pengalaman saya tengok, pergi tukar tu kain putih dengan kain kuning di atas batu nisan tu. Banyak. Kalau cimpeng mati dah. Cengbeng. Itu nama dia hari ziarah kubur. Maknanya orang kita ni ambil sunnah Cina. Ambil dia bubuh poster besar, hari ziarah kubur, pergi tukar tu, pergi cat. Oh kacau. Kalau di Sabah saya cerita hari tu, kawan-kawan cerita bulan Syaban, bulan roh balik mai rumah, kena buat kenduri. Ni roh balik pergi kubur, dia tengok depa tak tukar nukai, tak sayang depa kat aku noh. Dia balik sedih kan, dia balik tu dia sedih. Ini semua kerja jahiliah, kerja tak masuk akal. Sebab kita ziarah kubur, bila-bila masa kita lepas ziarah, pergilah bersih kubur bila-bila masa. Baik, macam tu. Jadi kesimpulan dia, jangan kita duduk kerana itu kebanyakan ulama makruh duduk untuk takziah, duduk lama. Duduk lama rumah-rumah orang mati ni sampai dia buat ayah, makruh dah. Dan ayak mai duk pergi selinak pula ayak tu, dia nak naik lah, daripada makruh nak naik pula pasal kawan tu duduk sedih. Takziah ni duduk jangan lama sampai dia buat ayak balik. Yang kedua, kebiasaan orang duduk-duduk hingga mereka menyangka suatu acara dan mereka membelanjakan harta yang terkadang diambil daripada harta anak yatim, sampai-sampai mereka menelantarkan keperluan mereka sendiri. Menelantar keperluan, maksudnya dia punya duk bagi tetamu ni makan sampai dia nak belanja kat diri dia tak ada, terlantar dah dia. Ini banyak jadi ya. Ini banyak jadi. Banyak jadi dalam masyarakat Melayu kita, banyak jadi. Banyak jadi. Mereka mencerca orang yang tak ikut serta mereka. Mereka melakukan hal yang tidak disyariatkan. Marah pula orang tak buat. Hang tak sayang mak hang, tak yang pak hang. Kan? Doktor keluar surat khabar, anak kat apa? Tak mau buat tahlil. Bayang. Anak kat apa? Tak mau buat tahlil. Oh, tak ada lah. Jangan abang macam saya buat, abang macam orang lain buat. Anak dia Madinah 11 tahun. Jadi Kak Pah kata itulah satu harta yang dia ada. Dia buat lagu tu. Jadi kalau dia bercerca orang tak buat. Saya teringat satu ceramah Ustaz Usigi sebut. Kata Ustaz Usigi, ramai orang mengaji sunnah. Bila dia mati, diuruskan cara bid'ah. Sebab dia tak ajak anak dia tak ajak bini dia tak meninggalkan wasiat. Ada juga orang yang hidup cara bid'ah, tapi hari dia mati, dia diuruskan secara sunnah. Ini adalah anugerah Allah untuk dia. Jadi kita ni
Kena buat macam sahabat Nabi masa nak tidur buat wasiat bawah bantai. Besok pagi bangkit tak mati, koyak atas tu. Besok malam pula buat pula wasiat bawah bantai. Tak mati, koyak pula. Pasal apa? Ha? Boleh juga. Bawah bantai ni senang. Boleh juga. Tak larang nak tulis dah kan? Boleh juga. Bagus idea pakcik tu. Macam saya abang tadi mubazir. Macam pakcik tu menepati sunnah. Tak payah koyak, tak payah koyak. Tak payah koyak. Kan? Koyak buat apa pakai kertas banyak? Boleh laci. Nak tidur selit pula. Kena buat lagu tu. Bagi mandi ni aku nak siapa bagi mandi, geng mana bagi mandi, cara macam mana, atas kubur macam mana, dah mati aku tak mau benda ni semua. Kena wasiatkan. Lebih-lebih keluarga kita tak tahu apa kita belajar. Tapi kat apa alhamdulillah lah. Anak dia tu dah buat. Tapi bergeger kata orang Kelantan antara anak dia tu dengan mak menakan, pak menakan masyarakat ni semua kan. Semua duk tunggu yang mati ni selebriti. Jiran-jiran sebelah yang memang dah hafal doa tahlil ni, depa duk petik jari malam ni makan besar. Pasal apa yang mati ni siapa tak kenal. Orang besar, biduan apa? Biduanita lepas Saloma. Sorak emas. Lagu besar dia dengan Belori Malantika, seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Lagu tu. Siapa boleh lupa lagu tu? Terkenal lagu tu dulu dengan lagu raya makan ketupat dengan rendangnya sekali kan. Apa balik main balik lagu tu. Terkenal ya. Tak tu tak ada tahlil. Orang tak bercakap ke? Tabuk bunga pun tak ada, juri hayak pun tak ada. Loi. Pi lagu tu je, loi. Saya ingat lagi Teluk Bahang kata masa saya tanam mayat Abang Husin, dia kata apa? Dia kata sepak mayat masuk lubang. Pasal tak ada talqin, tak ada apa, dia kata tu sepak mayat masuk lubang. Sepak. Tapi nak kata apa? Orang lain tak boleh masuk campur. Ini hal urusan keluarga. Pasal itu penting kita mengaji sunnah ni, kita bagi tahulah sunnah-sunnah ni kepada keluarga kita. Ya? Ikut sunnah ni senang. Jik tak keluar banyak. Masuk banyak dah. Ya, orang bantu kita. Takkan kita tak mau bantu keluarga saudara kita mati kan dengan anak kecil. Mesti kita nak bantu. Ya, begitulah. Ta'awun. Tolong-menolong. Senang orang tak mau. Pasal kita dah diajak dah kan. Dengan kesusahan, nak pilih susah juga. Nak pilih susah juga. Agama kata orang azan, barulah kita tak usah makan. Selagi orang tak azan boleh makan. Dia nak makan, dia kata pada diri dia, 10 minit lagi orang tak azan, aku tak mau makan dah. Dia tengok kalender ada imsak. Lagi 10 minit. Dia kata, lagi 10 minit orang nak bang, aku tak mau makan. Bagi susah diri dia. Wahai boleh makan. Bila yang tak boleh makan? Bila orang bang mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain sampai orang kamat. Sampai orang kamat boleh makan lagi. Saya ingat lagi, di luar sana, bila mula-mula betul orang tak makan, bila imam takbir, Allahu Akbar. Pasal apa? Bila imam takbir, confirm sembahyang. Bila imam takbir, confirm sembahyang. Ni duduk kamat, ni duduk azan ni, boleh jadi tok bila banyak. Boleh jadi. Tapi kalau imam takbir, Allahu Akbar, sembahyang. Jangan makan, jangan minum. Muka dia bagi lama. Jadi orang kita dah diasah macam tu, dia tengok lagi 10 minit, dia gosok gigi tak mau sentuh. Dia kata, tak minum air ke? Tengok 10 minit lagi. Imsak ni apa hang ni? Dia dah biasa cara susah dan dia pegang susah tu hukum. Wahai bukan hukum pun. Kebiasaan dia saja. Okey, insya-Allah lagi sekali kita akan sambung ziarah kubur tu macam mana pula. Sunnah ziarah kubur dengan bid'ah ziarah kubur ni macam mana pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari Isnin depan kita ada kuliah. Hari Selasa jatuh nuzul Quran, kita buat iftar jama'i di sini.
iftar jama'i di sini. Ramai-ramai buka puasa sini dan kuliah macam biasalah.